Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh biyadikal khairu kulluh la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita bersama di antara waktu yang singkat antara maghrib dan isyak, sementara menanti waktu solat. Lalu penantian solat pun adalah dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa intidharus salah ba'da salah pun adalah nikmat. Kita boleh menunggu daripada satu waktu solat kepada waktu solat yang lain, itu pun adalah nikmat. Jadi nikmat itu bukanlah apabila kita diberi daripada sesuatu yang kita rasa seronok untuk terima. Itulah kita anggap kadang-kala nikmat itu kesihatan, nikmat itu kekayaan, nikmat itu hidup dengan keluarga, nikmat itu benda yang kita nampak pada mata kita. Tapi sebenarnya apa pun kebaikan yang kita buat itu pun adalah nikmat daripada Allah. Sebab itulah Allah ajar dalam Al-Quran, dalam suratul A'raf, firman Allah, Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita bersyukur? Allazi hadana, yang telah memberi petunjuk kepada kami, lihadza, untuk melakukan amalan ini. Kenapa? Kenapa mesti berterima kasih kepada Allah? Wa ma kunna, dan tidaklah kami, linahtadiya, akan mendapat petunjuk, laula an hadanallah, kalaulah itu bukannya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebab itulah kalau kita perasan, kita dapat gerak daripada rumah kita ke masjid, itu pun satu nikmat. Kerana setiap pergerakan itu adalah pahala. Orang yang mana kita tukar. Okey juga. Okey. Bismillah. Okey, bismillah. Lalu semua itu adalah nikmat daripada Allah. Pergerakan kita datang ke rumah Allah, itu pun satu nikmat. Ada yang dapat hadir sebelum daripada waktu azan, awal waktu, itu pun adalah nikmat. Dapat masuk ke dalam rumah Allah dengan langkah kaki kanan, nikmat yang ketiga. Dapat kita membaca doa, nikmat yang keempat. Berselawat kepada junjungan baginda Nabi, nikmat yang kelima. Dapat niat iktikaf, nikmat yang keenam. Dapat melakukan solat sunat tahiyatul masjid ataupun qabliyah, nikmat yang ketujuh. Dapat solat berjemaah, 8. Dapat solat di awal waktu, 9. Takbiratul ula, 10. Lalu sebenarnya begitu banyak nikmat yang kita ada. Cuma apabila tidak disyukuri, maka Allah akan tarik bila-bila masa jika Allah kehendaki. Namun apabila kita bersyukur bahawa dapat mengenal Allah pun nikmat, dapat beribadah kepada Allah pun adalah nikmat, maka insya-Allah apabila kita bersyukur, nikmat itu akan dikekalkan di dalam diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, saya diminta untuk membaca tafsir kerana saya pun ganti sahaja pada malam ini. Lalu saya diminta untuk membaca tafsir. Lalu tafsir ataupun ayat yang kita akan baca daripada tadabbur dan tafsir adalah daripada surah Al-Baqarah, muka surat yang keempat,
ayat 21 dan 22. Lalu kita akan sama-sama perhatikan dan sama-sama tadabbur ayat 21 dan ayat 22 daripada surah Al-Baqarah, dan kita akan ambil daripada tafsir Ibnu Katsir sedikit dan kebanyakannya adalah daripada tafsir Al-Wasit Lit-Tantawi. Lalu ayatnya berbunyi, saya akan baca dahulu ayatnya dan kemudian kita sama-sama perhatikan apa jua ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil. Ayatnya berbunyi, surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-21, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kita pun tahu bahawa ya itu adalah huruf nida, ayyuha adalah isim mubham, ha itu tak lain tak bukan adalah sebagai muttasil ataupun pemisah di antara ya ayyu dengan perkataan yang selepasnya, dipanggil al-muttasilah baina muakkadah litanbihil mustafad minan nida. Lalu firman Allah, ya ayyuha, wahai, an-nasu, manusia. Kata para ulama tafsir, Allah nak tarik perhatian yang beriman kepada perkara yang Allah minta selepas daripada itu, dan yang tidak beriman pun sepatutnya dia kena buat perkara yang Allah nak sebut selepas daripada ini. Sebab itu Allah sebut manusia, bukan beriman, bukan orang-orang Islam. Lalu firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apakah yang Allah minta? U'budu, beribadahlah kamu. Kata para ulama tafsir, kenapa penting sangat ibadah? Kerana disebabkan untuk ibadah kepada Allah, manusia itu dicipta. Firman Allah dalam ayat yang kita biasa dengar, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Manusia itu dicipta tidak lain tak bukan untuk u'budu, beribadah kepada Allah. Lalu ibadah itu bukanlah contohnya solat sahaja. Ibadah itu bukanlah puasa sahaja. Ibadah itu bukanlah zakat, haji, umrah sahaja. Lalu apakah itu ibadah? Kata para ulama tafsir, ibadah itu datangnya daripada perkataan abdun. Ibadah datang daripada kata masdarnya adalah abdun. Abdun bererti hamba. Bila kita kata Abdullah, maksudnya hamba Allah. Lalu apa pun perbuatan yang sebenarnya menjadikan kita sedar kita adalah hamba Allah yang maha berkuasa, kita adalah hina, Allah yang maha mulia, kita adalah jahil, Allah yang maha mengetahui, kita adalah yang lemah, Allah yang maha berkuasa. Lalu apa-apa pun perbuatan yang menggambarkan diri kita adalah hamba, maka itu semua adalah ibadah. Sebab itulah seseorang itu apabila dia masuk ke dalam tandas sekalipun, tapi dia boleh ingat dia adalah hamba, dia boleh baca doa, dia boleh ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi, masuk tandas pun adalah ibadah. Apabila dia makan dan diingat dia adalah hamba, dia boleh baca doa seperti mana yang diajar oleh Nabi sunnahnya, dia boleh ingat, maka diingat dia adalah hamba, maka memakan pun adalah ibadah. Sebaliknya, kalaulah dia solat pada saf yang pertama, mungkin macam saya tugas saya adalah imam dekat Masjid Syekh 13. Lalu kalaulah saya jadi imam sekalipun, tapi bukan kerana Allah, dia lupa diri ini adalah hamba Allah, dia sombong, riak, takabur, menunjuk. Lalu amalan yang pada zahir dia nampak ibadah, tapi kalaulah bukan kerana hamba Allah, bukan kerana diingat dia adalah hamba, dia nak menunjuk dan segalanya, maka amalan yang zahir nampak macam ibadah pun akan ditolak oleh
Allah. Maka sebab itulah apa Allah minta, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah kamu. Apakah erti sembah? U'budu itu maksudnya ibadah. Ibadah itu maksudnya kena kenal kita adalah hamba. Sebab itulah kita biasa dengar perkataan yang masyhur, barang siapa yang nak kenal Allah, maka tak lain man arafa nafsah arafa rabbah. Orang yang nak kenal Allah, dia mesti kenal dirinya sendiri. Kenapa? Itu perintah Allah dalam juz yang ke-26 surah Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan lihatlah ke dalam diri kamu sendiri. Maksudnya kita takkan mungkin kenal Allah kalaulah kita tak kenal diri kita adalah hamba Allah. Kita takkan sedar Allah tu agung selagi mana kita tak sedar kita ini adalah kerdil. Kita takkan kenal Allah itu mulia selagi mana kita tak sedar diri kita adalah hina. Kita takkan kenal Allah itu maha kaya kalaulah kita tak anggap diri kita ini tak memiliki apa-apa. Lalu sebab itulah pentingnya u'budu, sembahlah kamu akan Allah. Lalu sebenarnya 24 jam dalam hidup kita boleh menjadi ibadah apabila kita kenal kita adalah hamba Allah. Bukan senang nak baca doa sebelum makan kalaulah kita tak kenal itu adalah perintah Allah dan kita adalah hamba Allah. Bukan senang nak masuk dalam masjid dengan doa kalaulah kita tak kenal kita adalah hamba Allah dan juga kita adalah melakukan semua ini mengikut perintah dan kehendak Allah. Lalu sebab itulah kata para ulama tafsir, Allah ingatkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah kamu. Lalu siapakah yang patut kita sembah? Firman Allah, Rabba, itulah Rabb kamu. Rabb, terjemahan dia adalah begitu sempurna. Khaliq pun boleh dipanggil Rabb, pencipta pun adalah Rabb, penjaga pun adalah Rabb, pemelihara pun adalah Rabb. Lalu semuanya adalah Rabb, terkumpul pada Rabb itu semua makna. Allah itu pencipta kita. Memang Allah menciptakan kita. Allah ciptakan kita daripada benda yang mustahil untuk lahirnya manusia pada akal. Itulah daripada air mani. Air mani satu benda yang jijik, itulah asal kita. Kemudian bertukar menjadi gumpalan darah, alaqah, itu pun asal kita. Kemudian bertukar menjadi mudghah, ketulan daging, itu pun adalah asal kita. Daripada situ Allah sebut dalam dalam juz yang ke-14 dalam surah An-Nahl, wallahu akhrajakum, Allah lah yang telah mengeluarkan kamu daripada mana? Min butuni ummahatikum, daripada perut dan rahim ibu kamu. Apakah keadaan bila kita keluar daripada rahim ibu kita, daripada perut ibu kita? Allah gambarkan, la ta'lamuna syai'a, punya lemah, la ta'lamuna syai'a, manusia itu lahir dia tak tahu sesuatu apa pun. Langsung tak tahu. Mak dia sendiri dia tak kenal. Sebab itu kalaulah ada seorang wanita yang dia ambil anak angkat, dia jaga bayi itu dengan elok, bayi itu akan anggap itu adalah ibu dia. Jahilnya manusia. Siapa yang keluarkan dia? Allah. Wallahu akhrajakum, Allah Rabb kita. Daripada tiada kepada ada. Yang mengeluarkan daripada rahim adalah Allah. Dalam keadaan kita langsung tak tahu apa-apa, ibu sendiri pun tak kenal, benda apa boleh makan pun kita tak tahu, benda apa yang manfaat pun kita tak kenal, yang mudarat pun kita tak kenal. Lalu bagaimana Allah bimbing kita? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan pendengaran. Kenapa Allah berikan pendengaran? Sebab bayi itu dia belajar mendengar dahulu. Barulah yang kedua, wal absar, Allah berikan penglihatan. Wal afidah, Allah berikan hati dan akal fikiran. Kenapa Allah berikan semua ini? La'allakum tashkurun, supaya bila kamu ada ilmu, kamu boleh bersyukur kepada Allah. Lalu sebab itulah kata para ulama tafsir, kenapa mesti kita kena sembah Allah? U'budu, kita nak sembah siapa?
Rabba, itulah Rabb kamu. Dialah yang telah menciptakan kita. Kerana antara terjemahan Rabb adalah Khaliq, pencipta. Antara tafsir untuk Rabb juga adalah Hafiz, penjaga. Berapa banyak malaikat Allah hantar untuk menjaga manusia. Firman Allah dalam juz yang ke-7. Dia sebenarnya ayat Al-Quran saling menafsirkan antara satu sama lain. Lalu sebab itu kita apabila baca Al-Quran, kita tak boleh nampak satu ayat kita terus keluarkan konklusi. Kita kena nampak daripada pelbagai sudut. Sebab itu kita tak boleh baca Al-Quran tanpa tafsir. Kerana nescaya kita akan salah faham tentang makna dia. Lalu sebab itulah Allah gambarkan dalam juz yang ke-7, ketika mana Allah nak menceritakan bahawa Allah itu begitu menjaga manusia. Allah itu Rabb kita. Lalu sepatutnya kita sembah Allah. Firman Allah pada muka surat 135, pada surah Al-An'am, pada ayat yang ke-61, firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah itu maha berkuasa atas sekalian hambanya. Dan apa yang Allah buat untuk kita pada surah Al-An'am ayat 61, wa yursilu alaikum, dan Allah telah menghantar ke atas kamu, kepada kamu, hafazatan, malaikat penjaga. Bayangkan setiap manusia itu ada malaikat yang menjaga dia. Selagi mana Allah tak izinkan mudarat datang, selagi itu malaikat menjaga kita. Tapi kita tak pernah rasa cukup dengan penjagaan daripada Allah. Kita tak pernah rasa yakin dengan penjagaan daripada Allah. Padahal penjagaan Allah cukup sempurna. Sebab itulah Allah gambarkan, kita boleh tengok nanti, apabila datangnya kematian, maka Allah tarik balik penjagaan. Lalu kita nampak mayat tu, ketika mana dia terdampar, baru beberapa jam, binatang dah mula datang ke badan dia untuk makan. Kenapa waktu hidup tidak ada binatang yang datang? Kerana Allah jaga dia. Kecualilah apa yang Allah izinkan untuk berlaku. Lalu sebenarnya Rabba, Allah itu penjaga. Setiap malaikat ada penjaganya. Kalau kita baca dalam tafsir At-Tabari, ada pendapat mengatakan setiap orang ada 5 malaikat. Ada pendapat mengatakan setiap orang ada 7 malaikat. Dan ada pendapat yang kalau kita tengok dalam Musnad Ahmad dan sebagainya, setiap orang itu ada 19 ke 21 malaikat. Bayangkan, setiap orang ada malaikat dia tersendiri. Tapi itulah dia, kita tidak pernah minta kepada Allah untuk menjaga kita. Kita lebih yakin kepada penjagaan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar keluar daripada rumah minta penjagaan daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Keluar daripada rumah dia, sepatutnya minta penjagaan Allah. Tapi manakan kita nak minta daripada Allah? Kerana kita kurang keyakinan, termasuklah diri saya. Kadang-kadang kita kurang yakin kepada Allah. Padahal setiap orang itu Allah ada meletakkan malaikat penjaga. Itulah Rabba. Lalu kenapa mesti kita sembah Allah? U'budu. Allah sebut sembahlah, beribadahlah. Kepada siapa? Rabba, kepada pencipta, kepada penjaga, kepada pemelihara kamu. Dan siapakah Allah itu? Allazi khalaqakum. Allah ulang lagi, Allah lah zat yang telah menciptakan kamu. Dan kalau kita nak cerita tentang ayat-ayat penciptaan dalam Al-Quran, daripada air mani, bagaimana berubah menjadi alaqah, gumpalan darah, daripada alaqah berubah menjadi mudghah dan sebagainya, semuanya nak menggambarkan bagaimana Allah jaga kita. Bayangkan dalam perut ibu yang kecil tu, Allah boleh jadikan bayi tadi selesa. Bukan sekejap, 9 bulan lebih. Bagaimana Allah jaga manusia?
pelihara manusia, dan bagaimana apa yang dimakan oleh manusia, semuanya itu adalah daripada khalaqakum. Kenapa mesti kita kena sembah Allah? Kerana Allah telah menciptakan kita. Tak ada yang boleh menciptakan manusia. Canggih macam mana pun teknologi, tak ada yang boleh menciptakan manusia. Dan bukan sekadar Allah menciptakan kita. Firman Allah, wallazina min qablikum, dan semua keturunan yang sebelum daripada kamu pun Allah yang cipta mereka. Kita nak berterima kasih kepada ibu kita, ibu kita pun Allah cipta. Kita nak berterima kasih kepada ayah kita, ya, kita kena berterima kasih. Tapi siapa yang menciptakan ayah kita? Allah. Atuk kita, yang menciptakan dia Allah. Nenek kita, yang menciptakan dia Allah. Sesiapa yang kita kenal, walladzina min qablikum, sebelum daripada kamu, semua yang menciptakan mereka adalah Allah. Lalu tidakkah patut kita u'budu, sembah akan Allah? Begitu banyak Allah buat untuk kita, dan Allah hanya minta sedikit sahaja daripada kita. Kita berjalan pun, apabila kita berjalan dengan niat nak pergi ke tempat baik, itu ibadah. Kita makan dengan niat seperti mana yang diajar oleh Nabi, itu pun ibadah. Kita tidur 8 jam sehari, tapi dengan doa dan seperti mana sunnah yang diajar oleh Nabi, ibadah. Bahkan sabda Nabi bersama dengan isteri, bahkan itu nafsu, itu pun boleh menjadi ibadah. Cumanya sedih dan malang, kerana bila kita nak buat semua benda ini, syaitan lupakan kita untuk kita buat mengikut cara yang telah diajar, ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita telah rugi begitu banyak ibadah yang kita sepatutnya layak mendapatkan pahala daripada Allah. Lalu kenapa mesti kita kena sembah Allah? Firman Allah di hujung ayat, la'allakum tattaqun. Kenapa mesti banyakkan ibadah? Kenapa mesti ada wujudkan kesedaran dalam hati kita, kita adalah hamba? Kenapa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu beroleh takwa. Takwa itu datang daripada mana? U'budu, ibadah. Takwa itu datang daripada beribadah. Sebab itulah takwa sangat penting. Kenapa? Takwa boleh menjadikan seseorang itu yakin rezekinya daripada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sebut dalam surah At-Talaq, orang yang ada takwa, dia takkan pernah rasa kesempitan hidup. Setiap kali dia rasa sempit, yaj'al lahu makhraja, Allah akan bukakan jalan untuk dia. Siapa yang akan dapat ini? Orang yang ada takwa. Dan siapa yang boleh dapat takwa? Itulah orang yang kena banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara kelebihan takwa, kita pun tahu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada lebih kurang 15 kelebihan takwa yang ada dalam Al-Quran sahaja, tapi kita akan baca hanya beberapa sahaja. Kita boleh rujuk dalam tafsir, kita boleh rujuk dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali dan sebagainya. Antara kelebihan takwa yang kedua, orang yang ada takwa, dia takkan pernah rasa susah pada rezeki dia. Bagaimana nak dapat takwa? U'budu, kena jaga ibadah kita dengan Allah. Sebab itulah Allah sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepadanya daripada arah yang dia tidak sangka-sangka. Antara kelebihan takwa yang lain yang sangat penting pada zaman kita adalah tak lain tak bukan, kita boleh rujuk pada surah Al-Anfal juz yang ke-9, penghujung juz yang ke-9, pada muka surat 180, muka surat 180 pada ayat 29. Firman Allah, kelebihan takwa yang ketiga, surah Al-Anfal ayat 29, berada pada muka surat 180. Surah Al-Anfal adalah surah yang ke-8. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah,
Kalaulah kamu ada takwa kepada Allah, dan ini sangat penting pada zaman kita. Apa janji Allah? Kelebihan yang ketiga, yaj'al lakum furqana. Allah akan anugerahkan kepada kamu furqan. Zaman kita banyak orang dah hilang ini. Walaupun dia ada ilmu kadangkala, walaupun dia orang yang solat berjemaah kadangkala, walaupun dia orang yang baik kadangkala, apakah penting zaman kita? Yaj'al lakum furqana. Allah akan berikan kepadanya furqan. Itulah dalam hatinya dia boleh bezakan mana baik dan mana yang tak baik. Zaman kita semua orang kata semua benda baik, dan semua orang mengajak kepada kebaikan. Cuma Allah lebih mengetahui adakah itu baik ataupun tidak. Zaman kita banyak benda yang baik, tetapi kadang-kadang ditunjukkan buruk, lalu semua orang menjauhinya, padahal itu adalah benda yang baik. Kenapa? Inilah tanda-tanda akhir zaman. Manusia tak boleh nak bezakan mana satu benda yang baik, mana satu benda yang tak baik. Tetapi orang yang ada takwa, janji Allah, yaj'al lakum furqana. Dia boleh bezakan mana satu baik dan mana satu tak baik. Tapi siapa yang boleh dapat takwa? Antara caranya adalah u'budu, sembah akan Allah. Bagaimana keseluruhan hidup kita 24 jam ini boleh menjadi ibadah kepada Allah. Daripada tidur, daripada makan, daripada bersama dengan isteri, daripada tandas, daripada keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, dalam kenderaan. Bayangkan kita dalam kenderaan satu hari 24 jam, 2 jam, 4 jam. Ada orang 6 jam dalam kenderaan. Bagaimana dalam 6 jam dalam kenderaan itu boleh menjadi ibadah? Lalu semua itu datangnya daripada ibadah u'budu, dan u'budu melahirkan takwa, dan takwa kelebihan dia banyak. Cukuplah kita ambil 3, kerana banyak-banyak nanti takut lupa. Kita ambil 3 je, tapi sebenarnya ada berbelas-belas. Kita dah biasa dengar, dan semuanya ada dalam Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang berikut, ayat 22 daripada surah Al-Baqarah, Allah menceritakan, kenapa kamu mesti sembah aku? Tadi Allah dah sebut dah kenapa mesti sembah Allah, Rabb. Kerana Allah itu Rabb kita, yang telah menciptakan kita, menciptakan nenek moyang kita. Yang kedua, kenapa mesti kita sembah Allah? Allah Subhanahu wa taala sebut di sini, Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Alladzi, Allah lah zat yang ja'ala, telah menjadikan, lakum ini kalau kita baca Quran terjemahnya adalah untuk. Tapi dalam tafsir, kalau kita baca daripada sudut ilmu balaghahnya, lakum ini maksudnya naf'al lakum, manfaatan lakum. Allah jadikan bumi yang begitu unik ini untuk siapa? Lakum. Semuanya adalah untuk manfaat manusia. Sebab itu firman Allah, apakah dia? Alladzi ja'ala lakum, Allah lah zat yang telah menjadikan untuk manfaat kamu wahai manusia, al-arda, bumi, firasha, sebagai hamparan. Orang yang tak belajar balaghah, bila dia nampak hamparan dalam Al-Quran, dia kata bumi itu flat, mendatar. Padahal ini balaghah, bukannya terjemahan. Firasha, sebab itu ulama tafsir dah sebut, sebelum zaman saya lagi, sebelum zaman kita lagi, ulama tafsir dah sebut, bukanlah bila Allah sebut bumi itu firash, wa taswirul ardi bi suratil firash, bukanlah bila Allah menggambarkan bumi itu dalam bentuk hamparan, la yunafi kaunuha karwiyah, bererti dia tidak bulat. Tidak. Bila Allah sebut bumi itu sebagai hamparan, Allah bukan maksudkan saiz bumi itu adalah seperti hamparan yang mendatar. Ini dipanggil ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah itu ada ilmu badi'. Dalam ilmu badi' itu ada ilmu ma'ani. Dalam ilmu ma'ani itu, dalam ilmu balaghah itu ada macam-macam yang saya pun sebenarnya tak tahu. Belajar tapi susah nak faham. Balaghah, Al-Quran itu adalah balaghah, bukan sekadar terjemahannya sahaja. Lalu sebab itulah Allah sebut, bila Allah sebut bumi itu sebagai firash, hamparan, kapet,
Kata para ulama tafsir, Allah bukan maksudkan saiz dia. Bila kita kata, contoh, kata para ulama tafsir, bila kita kata kapet ini bagus, adakah bila maksud kita bagus itu, maksudnya kapet ini besar, ataupun 4 segi, ataupun bulat? Orang tak pernah kisah kapet itu bentuk dia apa. Kapet yang bagus maksudnya adalah kapet yang selesa. Lalu sebab itulah Allah gambarkan, Allah jadikan bumi itu sebagai hamparan. Maksudnya apa? Maksudnya bumi dan tuan-tuan dan puan-puan, akak-akak sangat-sangat selesa. Sebab itu tak ada siapa nak mati. Betul? Adakah bumi ini selesa? Orang yang teruk macam mana sekali hidupnya pun tak ada siapa nak mati. Punya selesa bumi itu untuk manusia. Walaupun dia mungkin boleh tinggal dekat negara yang paling mundur macam mana sekalipun, baginya itu adalah selesa. Dia boleh tinggal dekat negara yang sibuk macam mana sekalipun, baginya itu adalah selesa. Sebab itu punya selesa Allah jadikan bumi ini. Manusia tak nak tinggalkan dunia. Tak ada siapa nak tinggalkan dunia. Punya selesa bumi itu. Lalu kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan daripada firasha bukan saiznya, bukan ukurannya. Kerana tak ada orang bila cerita tentang kapet maksudnya adalah saiz, maksudnya adalah ukuran. Bila orang cerita tentang hamparan kapet, keutamaannya adalah selesa. Dan itulah balaghah yang ada daripada tashbih ini, daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah jadikan bumi itu tidak lain tak bukan firasha, sebagai hamparan, maksudnya sangat selesa untuk manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini sebab yang kedua kita kena sembah Allah. Allah jadikan tempat yang sementara ini sangat selesa. Manusia dia hebat macam mana sekalipun ciptaan dia, mana-mana tempat persinggahan, R&R ke, airport ke, bus station ke, hotel yang paling mewah ke, last sekali kalaulah secanggih macam mana pun apa dibuat, manusia tetap ada perasaan nak balik semula ke tempat asal dia, ke kampung dia. Kerana apa yang kita buat selesa tak sama seperti apa yang Allah buat selesa. Kita bagilah seseorang itu hotel yang canggih macam mana sekalipun, tetap dalam hati dia satu hari dia nak balik juga ke kampung asal dia. Tapi hebatnya Allah, Allah jadikan manusia itu duduk di bumi yang sangat-sangat selesa, sampai manusia itu lupa kampung halaman, kampung asal dia, itulah akhirat dan syurga. Lalu tidakkah patut kita sembah Allah? Padahal dunia sementara, persinggahan yang sementara, tapi Allah jadikan sangat selesa untuk kita makhluk yang bernama manusia. Siapakah dia? Allah. Itu sebab yang kedua, kenapa mesti kita sembah Allah. Firman Allah, was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan langit itu untuk manusia binaa'a, sebagai penyempurna untuk nampak seperti bangunan. Bina maksudnya bangunan. Lalu manusia itu apabila dia duduk dalam bumi, dia rasa bumi itulah tempat dia. Penting ke langit? Sangat-sangat penting. Sebab itulah banyak tempat dalam Al-Quran, contohnya dalam surah Tabarak, Allah Subhanahu wa taala sebut allazi khalaqa sab'a samawat. Dalam suratul Mulk juz 29 muka surat pertama, firman Allah, allazi, Allah lah zat yang khalaqa, telah menciptakan sab'a, Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Langit itu 7 langit bertingkat-tingkat. Punya indah langit. Padahal manusia tak ada nak duduk kat langit. Padahal manusia tak perlu pun nak pergi ke langit. Tetapi Allah jadikan langit itu penyempurna kepada bumi. Lalu Allah kata kepada manusia, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan nampak pada ciptaan Ar-Rahman tafawut, kekurangan. Langit pun Allah ciptakan sempurna. Kenapa Allah jadikan langit itu sempurna, padahal manusia tak ada nak duduk kat langit? Kita tengok atas masjid,
Kenapa masjid bahagian atasnya pun dijadikan cantik? Tak ada orang pun nak solat ke atas kubah tu. Kita tengok rumah kita cukup, berapa ribu kita belanja untuk nampak cantik akan bahagian atas itu. Padahal tak ada siapa nak pergi naik dekat atas atap tu duduk. Kerana manusia dia nak nampak sempurna, nampak selesa, nampak segala-galanya sempurna. Lalu sebab itulah walaupun manusia tak duduk di langit, Allah jadikan langit itu sempurna. Lalu sebab itulah Allah gambarkan binaa. Allah jadikan langit itu pelengkap kepada binaan dunia ini. Lalu walaupun kita tak duduk di langit, tapi punya cantik langit itu. Sebab itulah Allah cabar dalam juz yang ke-29 dalam suratul Mulk, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Kamu takkan jumpa apa-apa kekurangan dalam ciptaan Allah pada langit. Lalu Allah cabar, tengok kali pertama, kamu takkan jumpa. Tengok kali kedua, kamu takkan jumpa. Tengoklah berjuta sekali ke arah langit, kamu takkan jumpa kekurangan. Farji'il basar, ulang-ulanglah tengok kepada langit. Hal tara min futur, boleh tak kamu nampak apapun kekurangan pada langit? Summarji'il basara karratain, tengoklah untuk kali berikutnya berapa kali pun, tengoklah akan langit. Yang qalib ilaikal basaru khasi'a, nescaya kamu takkan nampak kecacatan pada langit. Punya sempurna Allah cipta langit, padahal manusia tak ada yang nak duduk di langit. Punya Allah jadikan manusia itu rasa begitu selesa. Apa yang Allah minta? U'budu. Allah hanya minta kita beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu sebenarnya seluruh 24 jam boleh jadi ibadah. Bila kita sedar kita adalah hamba Allah. Sebab itu kenapa orang buat semua benda dia lupa nak baca doa? Sebab dia lupa bahawa dia adalah hamba Allah. Dan dia lupa bahawa dia perlukan Allah. Itu hakikatnya. Kenapa bila kita buat sesuatu kita tak baca doa? Beza dengan orang sakit. Orang sakit bergerak apa pun Allah. Ketika mana dia terlantar di atas katil, dia tak boleh bergerak, dia punya kerelipan mata pun Allah. Bila dia nak bergerak dalam keadaan tak mampu, Allah. Kenapa? Sebab orang sakit waktu itu dia memang perlukan Allah. Dia dah lupa dia ada kuasa, ada harta, ada apa pun. Sebab manusia itu hanya ingat Allah apabila dia perlukan Allah. Dan waktu bila manusia perlukan Allah, bila tak ada manusia, makhluk lain boleh bantu dia. Oleh sebab itu kenapa kita lupa nak baca doa? Sebab kita lupa kita adalah hamba Allah. Kenapa kita lupa kita adalah hamba Allah? Sebab sebenarnya syaitan jadikan diri kita anggap kita tak perlukan Allah. Tapi bila sakit, Allah itu tak pernah lekang. Bila sembuh, kita lupa balik Allah. Itu semua adalah sifat manusia yang Allah sebutkan dalam pelbagai tempat di dalam Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kenapa perlu kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Azan sahaja kita akan berhenti insya-Allah. Lagi berapa minit? 3 minit. Lagi azan saja kita akan berhenti. Tapi tak apa, tuan-tuan boleh baca daripada tafsir dan sebagainya. Sebenarnya saya suka buat kelas tafsir ataupun kelas tadabbur supaya kita boleh tahu bahawa kita takkan faham Al-Quran tanpa bimbingan daripada ulama-ulama yang muktabar, daripada tafsir-tafsir yang muktabar. Kita tak patut kita duduk je, lepas tu kita pun apa pandangan aku tentang ayat ni. Itu tak patut berlaku. Kerana kita mudah dipesongkan oleh syaitan apabila kita tak rujuk kepada tafsir, hanya dengan terjemahan semata. Nak tadabbur tak ada masalah, nak tadabbur yang asas-asas tentang ayat tak ada masalah. Tapi janganlah kita keluarkan tafsir. Tengok, kita satu ayat je dah lebih kurang 40 minit. Itu baru daripada satu tafsir, tafsir Al-Wasit. Kalaulah contohnya saya ambil daripada tafsir At-Tahrir Ibnu Ashur, lagi panjang. Bayangkan kalau daripada tafsir Ibnu Katsir keseluruhan dia, lagi panjang. Bayangkan kalau daripada tafsir Baghawi, lagi panjang. Daripada tafsir At-Tabari ataupun Qurtubi,
lagi panjang. Sebenarnya kita kena faham ayat Al-Quran itu berdasarkan bimbingan para ulama, berdasarkan bimbingan ulama tafsir dan sebagainya yang ahli dalam bidangnya. Kita duduk seorang-seorang nak tadabbur tak ada masalah, tapi bila kita nak kupaskan ayat itu, maka kita perlukan bimbingan. Sebab itu manusia hanya dapat bimbingan melalui siapa? Adakah melalui Al-Quran? Tidak. Walaupun Allah sebut inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, tetapi Allah ajar kita untuk dapat petunjuk dengan ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk jalan yang lurus itu hanya dapat bagaimana? Siratal ladzin, itulah melalui jalan orang-orang yang telah berjaya. Bukannya hanya Al-Quran sahaja. Kalau kita gunakan Al-Quran sahaja tanpa ilmu yang cukup, bimbingan yang cukup, syaitan dengan mudah boleh pesongkan kita. Sebab itulah jalan yang lurus. Bila kita baca tafsir, apakah jalan yang lurus? Kenapa Allah tak sebut ihdinas siratal mustaqim, ya jalan yang lurus? Apakah jalan yang lurus? Siratal Qur'ani wal hadis, itulah jalan Quran dan hadis. Tidak. Quran dan hadis pun tak semua orang mampu faham. Lalu apakah jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, itulah jalan orang-orang yang berjaya, yang Allah telah kurniakan nikmat kepada mereka. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan kita. Apa yang baik semestinya daripada Allah Jalla wa'ala, yang tidak semestinya daripada kelemahan diri saya sendiri serta kekurangan ilmu. Moga-moga Allah bimbing kita, keluarga kita, zuriat kita ke arah redanya melalui perantaraan orang-orang yang Allah redai, orang-orang yang dekat dengan Allah, melalui perantaraan Al-Quran dan juga sunnah Nabawi seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada kesesatan, Allah jauhkan kita daripada dipesongkan oleh syaitan, Allah jauhkan kita daripada apa jua tipu daya hasutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.